Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada Kumpulan 5 akan membincangkan mengenai krisis kewangan global 2008. Ahli kumpulan kami terdiri daripada Hajah Mahidin, Nur Sabrina, Muhammad Luman, Fatin Azihah dan Muhammad Syahmi. Bagi bahagian pengenalan, krisis kewangan global yang berlaku pada tahun 2007 hingga 2008 merupakan sebuah krisis yang paling teruk yang pernah terjadi setelah Great Depression, iaitu pada tahun 1930-an. Krisis kewangan merupakan situasi yang menjejaskan sesebuah aktiviti perdagangan dan hampir melumpuhkan ekonomi bagi negara-negara yang terlibat. Krisis ini berlaku bermula daripada piawaian pinjaman yang longgar dan kredit yang kos yang rendah. Selain itu, satu siri skandal perakaunan korporat dan juga serangan pengganas menyerang pusat dagangan dunia dan Pentagon juga merupakan salah satu punca krisis ini berlaku. Oleh itu, krisis ini telah menjejaskan semua pihak, iaitu dari aspek individu, syarikat dan juga pihak kerajaan. Berikut merupakan syarikat pertama yang akan dikaji dalam kajian ini, iaitu American International Group AIG. Ia merupakan sebuah syarikat kewangan insurans multinasional terkemuka. Diasaskan pada tanggal 19 Disember 1919 oleh American Cornelius Vanderstar. Menawarkan pelbagai jenis insurans seperti insurans kemalangan harta benda, insurans hayat, penyelesaian persaraan dan perkhidmatan kewangan. Antara masalah yang dihadapi oleh syarikat ialah produk kewangannya telah memfailkan perlindungan kebankrapan bab 11 dengan Suruhanjaya Security dan Bursa Amerika Syarikat. Pertaruhan yang tidak baik ke atas gadai janji oleh unit produk kewangannya telah menyebabkan syarikat Indo AIG membawa kepada siri kegagalan bank yang bertubi-tubi sehingga menjatuhkan ekonomi global. AIG telah diselamatkan oleh pakej bailout yang dibiayai oleh kerajaan Amerika Syarikat yang melebihi $182 bilion. Menurut Suruhanjaya Siasatan Krisis Kewangan, syarikat AIG telah gagal dan berjaya diselamatkan oleh kerajaan Amerika Syarikat disebabkan oleh jualan kredit default swap CDS secara besar-besaran tanpa meletakkan cagaran awal. CDS ini merupakan kontrak antara dua pihak di mana satu pihak memberi perlindungan daripada pihak lain bagi mengelakkan kerugian dan kemungkinan peminjaman untuk tempoh masa tertentu. AIG telah mengetepikan result modal atau melindungi nilai pendedahannya yang mana telah membawa kepada kejatuhan yang amat besar. Penganalisis lain pula percaya bahawa kegagalan AIG ini juga mungkin disebabkan oleh penyahkawan selian menyeluruh bagi derivative over the counter OTC termasuk CDS. Berikut merupakan analisis kewangan nisbah hutang kepada equity bagi syarikat American International Group dan Alliance Group sebagai benchmarking. Nisbah hutang kepada equity menilai berapa banyak syarikat bergantung kepada hutang. Nisbah hutang kepada equity syarikat AIG telah meningkat kepada 15.32 daripada tahun 2006 ke 2008, manakala equity syarikat Alliance Group telah meningkat kepada 27.26. Peningkatan yang lebih berlaku di syarikat Alliance Group kerana jumlah liability-nya yang lebih tinggi. Namun, kedua syarikat ini membiayai hutang yang sangat tinggi berikutan krisis kewangan pada tahun 2008. Berikut merupakan analisis kedua iaitu nisbah margin untung bersih. Nisbah ini menunjukkan peratusan hasil jualan yang disimpan oleh syarikat selepas menampung semua kosnya termasuk faedah dan cukai. Nisbah margin untung bersih syarikat AIG telah menurun daripada tahun 2006 ke tahun 2008 iaitu kepada negatif 899.04%, manakala nisbah margin untung bersih Alliance Group telah menurun kepada negatif 2.64%. Penurunan yang sangat ketara berlaku di syarikat AIG disebabkan oleh jualan kredit default swap CDS secara besar-besaran tanpa meletakkan cagaran awal. Kesannya, syarikat AIG telah rugi dan telah meminjam sebanyak $182 bilion daripada kerajaan Amerika Syarikat. Analisa terakhir merupakan analisa pulangan ke atas equity. Ia menunjukkan betapa bagusnya syarikat menjana pulangan ke atas pelaburan yang diterima daripada pemegang sahamnya. Pulangan ke atas equity syarikat AIG telah menurun kepada negatif 188.37%, manakala pulangan ke atas equity Alliance Group telah menurun kepada negatif 7.26%. Penurunan yang sangat ketara berlaku di syarikat AIG disebabkan oleh kerugiannya sehingga $99,289. Kesannya, pemegang saham mengalami kerugian atas pelaburan mereka dalam syarikat ini. Berdasarkan kes AIG, dapat dikatakan bahawa kerajaan mempunyai kuasa kewangan yang besar. Kuasa kerajaan bukan sahaja dari sumber yang besar dan keupayaannya untuk mencetak wang, tetapi juga memegang aset selagi perlu walaupun selama beberapa dekad. Itu adalah faktor utama yang membolehkan AIG menjual aset
merombak kewangannya dan menstabilkan dirinya. Perlindungan pembayar cukai perlu diinstitutkan pada awalnya bagi mengelakkan sebarang penyelewengan. Dalam mengatasi kesemua masalah ini, syarikat AIG perlu membayar semula segala pinjaman dan hutang. Apabila pinjaman ini dibayar, nisbah hutang kepada ekuiti akan mula seimbang. Syarikat AIG juga perlu menguruskan inventory dengan baik supaya tiada penggunaan wang yang tidak sewajarnya bagi mengelakkan sebarang peminjaman yang berlebihan. Sekarang, kita akan lihat kepada syarikat General Motors atau GM. GM merupakan syarikat pembuatan automotif multinasional Amerika Syarikat yang beribu pejabat di Detroit, Michigan. Ia ditubuhkan oleh William C. Duran pada 16 September 1908 dan merupakan salah satu daripada Big Three dalam industri automotif bersama Chrysler dan Ford. Antara subsidiari syarikat GM adalah seperti Chevrolet, Buick, GMC, Cadillac, Defense dan juga BrightDrop. Masalah yang dihadapi syarikat adalah melalui krisis industri automotif 2008-2010, kesan daripada krisis kewangan global 2007-2008. Jualan kereta baru GM merudum sebanyak 11%. Laporan kewangan dari GM menyatakan mereka kerugian sehingga 31 bilion US dollar, menyebabkan harga pasaran saham menurun sebanyak 31% kepada 4.76 US dollar seunit. Pada 20 Januari 2009, GM mencatatkan jumlah keseluruhan kerugian bernilai 90 bilion US dollar dan terpaksa mengisytiharkan Chapter 11 Bankruptcy Protection bagi membolehkan mereka terus beroperasi dengan syarat yang ditetapkan kerajaan Amerika Syarikat pimpinan Barack Obama ketika itu. Antara punca berlakunya masalah adalah GM sudah tidak lagi mencatatkan keuntungan sejak tahun 2005. Ini kerana produk yang dikeluarkan tidak seiring dengan kehendak pelanggan yang lebih memilih jenama dari Asia seperti Honda dan Toyota. Selain itu, syarikat subsidiari seperti Pontiac, Saturn dan Buick memiliki kos operasi yang tinggi berbanding unit jualan yang rendah, sekaligus mempengaruhi kewangan syarikat GM. Krisis kewangan global 2008 menjadikan keadaan lebih parah. Kenaikan harga petrol menyebabkan pengguna lebih memilih kereta dari Asia atas dasar penggunaan petrol yang jimat. Selain itu, kos perbelanjaan tetap yang tinggi seperti program pembiayaan pesara GM, General Motors Executive Retirement Plan yang membiayai lebih 870,000 pesara GM dari segi allowance pencen dan insurans kesihatan termasuklah untuk orang atasan dan berjawatan tinggi. Pada 2008 dicatatkan bahawa nisbah pesara kepada pekerja yang masih aktif di GM adalah 10:1. Berikut merupakan analisis kewangan bagi syarikat GM. Analisis pertama adalah debt to equity ratio. Bagi industri otomotif, nisbah yang ideal adalah di bawah 2. Nisbah yang lebih tinggi bermaksud syarikat berkemungkinan akan gagal membuat bayaran balik faedah ke atas hutang. Nisbah yang rendah adalah lebih selamat dan kurang risiko. Bagi syarikat GM, nisbah adalah negatif secara konsisten berbanding Toyota. Ini menunjukkan ketidakstabilan kewangan dan antara puncanya adalah GM mempunyai defisit ekuiti pemegang saham yang sangat tinggi berikutan pembayaran dividen yang besar. Nisbah berikutnya adalah net profit margin. Nisbah yang normal bagi industri otomotif adalah 6-10%. Nisbah ini antara aspek yang dilihat pelabur dalam menganalisis sesebuah syarikat dalam membuat keuntungan melalui jualan serta pengurusan kos operasi dan overhead yang baik. Bagi syarikat GM, nisbah yang dicatatkan adalah negatif secara konsisten berbanding Toyota. Ini menunjukkan kos produksi adalah lebih tinggi berbanding keuntungan jualan. Ini dipengaruhi faktor subsidiari syarikat seperti Pontiac dan Saturn yang memiliki kos operasi dan produksi yang sangat tinggi, melebihi keuntungan yang dicatatkan dan mempengaruhi kos perbelanjaan syarikat GM. Analisis yang terakhir adalah return on equity. Nisbah yang ideal bagi industri otomotif adalah 15-20%. Nisbah ini adalah kaedah atau metrik analisis kewangan yang penting untuk pelabur. Lebih tinggi nisbah yang dicatatkan, lebih bagus prestasi syarikat tersebut pada pandangan pelabur. Namun bagi kes ini, syarikat GM mempunyai nisbah ROE yang sangat tinggi berbanding Toyota. Namun ianya tidak boleh dijadikan indikator kerana syarikat ini mempunyai pendapatan bersih serta ikuti pemegang saham yang negatif dan seterusnya menghasilkan nisbah yang sangat tinggi. Kebiasaannya, jika ekuiti pemegang saham adalah negatif, ianya sudah cukup untuk menunjukkan bahawa syarikat mempunyai hutang yang sangat banyak serta keuntungan yang tidak konsisten. Akhir sekali,
Krisis kewangan global 2008 menjadikan keadaan lebih buruk bagi industri otomotif serta syarikat GM yang sudah pun mengalami masalah sejak tahun 2005. Pengguna melihat ianya sebagai suatu kemewahan untuk memiliki kenderaan baru dan juga dipengaruhi dengan kenaikan harga petrol ketika itu. Selain itu, GM juga memiliki kos operasi dan kos lain-lain yang tinggi yang tidak memberi keuntungan kepada syarikat. Antara cadangan yang dikemukakan adalah supaya syarikat GM menyediakan wang simpanan yang banyak bagi kegunaan masa darurat. Selain itu, GM juga seharusnya menutup atau menjual subsidiari syarikat yang mencatatkan kerugian lebih awal, serta mengurangkan kos seperti pembiayaan pencen dan pembayaran dividen yang tinggi bagi mengurangkan defisit nisbah hutang. Seterusnya, latar belakang syarikat. Lehman Brothers Holding merupakan sebuah firma perkhidmatan kewangan global Amerika yang diasaskan pada tahun 1847. Sebelum memfailkan kebangkrapan pada tahun 2008, Lehman ialah sebuah bank pelaburan keempat terbesar di Amerika Syarikat di belakang Goldman Sachs, Morgan Stanley dan Merrill Lynch dengan kira-kira terdapat 25,000 pekerja di seluruh dunia. Ia menjalankan perniagaan dalam perbankan pelaburan, equity, pendapatan tetap dan jualan derivatif dan perdagangan, penyelidikan, pengurusan pelaburan, equity persendirian dan perbankan persendirian. Lehman telah beroperasi selama 158 tahun dari tarikh penubuhannya pada tahun 1850 hingga tahun 2008. Seterusnya, masalah yang dihadapi. Kebangkrapan Lehman Brothers pada 15 September 2008 adalah kemuncak kepada krisis gadai janji subprima selepas firma perkhidmatan kewangan itu dimaklumkan mengenai penurunan taraf kredit yang belum selesai kerana kedudukan yang tinggi dalam gadai janji subprima. Rizab Persekutuan memanggil beberapa bank untuk merundingkan pembiayaan bagi penyusunan semulanya. Tetapi perbincangan ini gagal dan Lehman memfailkan petisyen yang kekal sebagai pemfailan kebangkrapan terbesar dalam sejarah US yang melibatkan lebih daripada 600 bilion USD aset. Kebangkrapan itu mencetuskan kejatuhan 4.5% sehari dalam purata perindustrian Dow Jones yang juga merupakan penurunan terbesar sejak serangan 11 September 2001. Ia menandakan had kepada keupayaan kerajaan untuk menguruskan krisis dan menyebabkan kepada berlakunya kegawatan kewangan global. Seterusnya, punca kepada berlakunya masalah adalah kerana keinginan mereka untuk menggunakan mekanisme yang meragukan dan amalan perakaunan yang tidak sah serta pengabaian secara terang-terangan terhadap amalan tadbir urus perniagaan yang betul. Lehman menggunakan amalan perakaunan untuk menutup salah laku penyata kewangan mereka dan memanipulasinya untuk menunjukkan pandangan yang positif kepada para pelanggan. Sebagai tambahan, Lehman juga menggunakan perjanjian pembelian semula untuk memanipulasi penyata kewangan mereka. Lehman juga telah memanipulasi untuk menyembunyikan 50 bilion USD pada tahun 2008. Amalan sedemikian yang dilakukan oleh Lehman dianggap sebagai penipuan dalam kalangan antarabangsa. Selain itu, punca yang kedua adalah ketidakupayaan mereka untuk memenuhi obligasi jangka pendek. Walaupun asas asetnya tinggi, Lehman mengalami masalah kecairan yang tidak konsisten dan stabil. Akibatnya, Lehman kehilangan keyakinan pasarannya yang menampakkan bahawa kebanyakan bank menarik balik perkhidmatan dan talian kredit mereka kepada Lehman Brothers. Tahap keyakinan mereka menurun secara mendadak dalam situasi sedemikian. Di samping, perniagaan lain juga sudah tidak yakin untuk berurusan dengan mereka. Untuk mengurangkan tekanan ini, Lehman terpaksa mengurangkan asas aset mereka kepada 147 bilion USD untuk meningkatkan kedudukan kecairan mereka sebanyak 45 bilion USD. Seterusnya, analisis kewangan Lehman Brothers dan benchmarking Goldman Sachs. Analisis yang pertama ialah nisbah hutang kepada equity iaitu DE. Ialah nisbah kewangan yang menunjukkan bahagian relatif equity pemegang saham dan hutang yang digunakan untuk membiayai aset syarikat. DE syarikat Lehman Brothers menunjukkan peningkatan dari tahun 2006-2007, manakala penurunan bagi tahun 2007-2008. Ini dapat dijelaskan bahawa syarikat berhadapan dengan masalah nilai DE yang tidak konsisten dan melebihi nisbah 2.0 yang dianggap berisiko untuk pemberi pinjaman dan pelabur kerana ia menunjukkan bahawa syarikat membiayai sejumlah besar potensi pertumbuhannya melalui hutang. Manakala, DE bagi syarikat Goldman Sachs telah menunjukkan sedikit kenaikan dan seterusnya mengalami penurunan dan ini menunjukkan satu prestasi yang baik bahawa syarikat mampu mengurangkan jumlah liabilitinya dan juga menjelaskan bahawa syarikat itu menggunakan asetnya dan meminjam lebih sedikit wang daripada pasaran untuk membiayai operasi syarikat. Analisis yang kedua ialah margin untung bersih yang digunakan untuk mengukur berapa banyak pendapatan atau keuntungan bersih yang dijana oleh syarikat sebagai peratusan hasil. Berdasarkan kepada jadual, margin untung bersih syarikat Lehman Brothers menunjukkan berlakunya penurunan peratusan secara drastik pada tahun 2008 iaitu sebanyak negatif 80.49. Ini menjelaskan bahawa syarikat tidak menguntungkan semasa tempoh pelaporan di mana firma menghasilkan kurang wang bagi setiap dolar jualan.
Untuk nisbah margin untung bersih, syarikat Goldman Sachs menunjukkan kemerosotan peratusannya pada tahun 2008, iaitu 10.45%. Ini membuktikan bahawa syarikat menghasilkan kurang wang bagi setiap dolar jualan atau harga jualan yang lebih rendah atau kos yang lebih tinggi. Analisis yang ketiga ialah ROE. Ialah pengukur keuntungan syarikat dan sejauh mana ia menjana keuntungan tersebut dengan cekap. Berdasarkan kepada jadual, ROE syarikat Lehman Brothers menunjukkan berlakunya pergerakan peratusan secara mendadak daripada nilai positif kepada nilai negatif. Ini membuktikan bahawa terdapat pendapatan bersih negatif untuk tempoh berkenaan iaitu kerugian, dan pemegang saham juga mengalami kerugian atas pelaburan mereka dalam syarikat. Manakala ROE syarikat Goldman Sachs telah menunjukkan penurunan peratusan secara drastik dari tahun 2006 ke 2008 iaitu 3.61%. Hal ini disebabkan oleh penurunan pendapatan bersih syarikat yang menggambarkan bahawa syarikat menjadi kurang cekap dalam mencipta keuntungan. Akhir sekali, perbincangan dan juga cadangan. Untuk perbincangan, kegagalan Lehman Brothers telah membawa kesan buruk kepada sistem perbankan antarabangsa dan sistem kewangan secara amnya. Syarikat dan individu telah kehilangan sejumlah besar dana disebabkan pelaburan mereka dalam Lehman Brothers dan dalam perniagaan yang berkaitan. Seterusnya cadangan. Yang pertama ialah Badan Kawal Selia perlu mendapatkan sumber yang mencukupi mengenai kaki tangan dan logistik untuk memastikan pemantauan dan penyeliaan yang berkesan dan cekap. Yang kedua, keperluan untuk menstruktur tadbir urus korporat yang kukuh jika bencana kewangan Lehman Brothers ini ingin dielakkan daripada berulang.